It's live now. Test. Okay. Ready. Alright. Okay. Dah pukul berapa dah? Okey, pukul 8.40. Baik. Pukul 8.40 sekarang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang pukul 8.40, kita lewat 10 minit. Tapi saya ingin kongsi kepada you all tentang bisnes kebebasan keuangan. Wah, seronok dengar kebebasan keuangan. Tapi sebelum saya start dengan kebebasan keuangan, saya rasa ada yang masih belum mengenali saya. Okey, tapi ramai yang kenal lah sebab saya dah 2013 sampailah sekarang. Saya dengan Tone Wow ni, Tone Excel, Tone Group ni. Okey. Tapi pada tahun 2013 tu saya macam you all jugalah. Datang dengan preview, lepas tu Mr. Vincent ada bagi talk, lepas tu ada orang-orang lain yang bagi talk dekat depan. Macam mana nak buat bisnes ni, apakah bisnes ni, apakah bisnes ni yang boleh membantu kalian. Jadi bila saya datang, saya duduk kat tempat you all, saya belajar sesuatu. Apabila saya belajar sesuatu, saya bagi sharing. Lepas saya bagi sharing, at the end saya kena pula jadi speaker. Dan sehinggalah kini saya jadi speaker oblique MC. MC ni bukan medical certificate, tetapi Master of Ceremony. Okey. Dan ada yang attend dulu master class MC juga, master class. Dan benda tu memberi manfaat kepada orang-orang yang nak buat, betul-betul nak buat bisnes ni. Sebab ini bisnes bukan sebarang bisnes lah. Dia bukan bisnes yang kita kena ada investment besar-besar, jutaan ringgit, ratusan ribu ringgit, tak ada. Dia adalah bisnes yang bermula dengan modal yang kecil, yang sangat kecil, yang saya rasa di dalam kemampuan semua orang. Okey. Jadi saya mulakan bisnes tu atas dasar saya tidak ada kredit masa tu. Saya punya handphone saya tu, saya pakai Digi juga masa tu. Tapi bukan tak ada kredit, tapi dia postpaid. Saya pergi Bangkok, ada attend satu conference dekat Bangkok. Tapi saya buat roaming, onkan roaming. Bila onkan roaming, orang call pun dekat Bangkok, saya main angkat aja. Call angkat. Saya tak tahu charge dia double kan kat sana. Sekali tengok bil balik Malaysia 700 lebih. Bil saya kena bayar. Lepas tu selalu saya bayar RM88. Ambil package 88. Kalau paling lewat pun 160 saya bayar untuk 2 bulan. Tapi ni sampai 700. Kenapa? Oh, you ada roaming ah. You dekat negara mana tak? You roaming luar negara. Ya, roaming. Okey, patutlah. And then dia block number saya. Bila dia block number saya, macam mana aku nak bayar ni? Baru habis belanja kan kat sana 700 lebih. Dia tak nak sambungkan. Dia kata you settle 700 lebih, barulah kita sambungkan balik you punya nombor phone. Apa yang saya boleh buat? Saya pun tanyalah wife saya, ada tak yang prepaid apa-apa? Kita daftarlah satu prepaid, lepas tu kita buatlah call. Sebab masa tu memang saya nak call mak saya. Saya nak call mak saya, call ke Pasir Gudang, Johor. Saya duduk kat KL. Jadi saya pakailah prepaid tu. Daftar prepaid, terus call, boleh call. Masa tu boleh call, ada kredit terus. So dapatlah call. Dijadikan cerita, rupa-rupanya SIM card tu boleh buat duit. Wah, betul ke boleh buat duit? Bolehlah bayar yang Digi tadi yang kena block tu kan. Fikir-fikir macam tu lah kan. Tapi nak buat duit macam mana? Saya dapat satu buku. Buku tu Mazlan Abbas. Kalau kenal Mazlan Abbas,
Dia ada tulis satu buku tu menunjukkan kepada kita bagaimana mudahnya nak buat bisnes SIM card. Pada mulanya kita rasa macam tak percaya, tetapi akhirnya kita baca buku tu dan kita apply, kita buat satu tindakan. Dan saya buat tindakan, saya call semua orang yang ada dalam list telefon saya. Saya call tak kira adik beradik ke ibu, ayah saya lah. Mak saya tak pakai handphone, dia tak pandai pakai. Phone rumah aja dia pakai. Okey, saudara mara, kawan sekolah dulu, satu kerja dulu, semua saya call. Alumni semua saya call. Saya ingat ada list 300 orang nama yang saya call ketika itu. Dan akhirnya 37 orang daripada mereka join SIM card ni, bisnes ni. You tahu tak? Assalamualaikum Sifu, apa khabar? Kita ada Sifu Mus'ab kat sini. Dia bawa anak dara, bukan. Orang baru. Okey. Jadi akhirnya saya dapat mendaftar orang dan saya dapat income dan saya rasa seronok untuk buat bisnes ni. Dan sehinggalah kini. Okey. Dan income ketika itu first month, bulan yang pertama, masa tu dapat fast track. Fast track masa tu RM20. Kita kalau daftar orang pakai SIM card yang bis tu RM100, kita dapat RM20. Ketika itu dapat RM20. So saya daftarkan orang 37 orang, saya dapat RM600 lebih. Dan dalam tu dah tersedia reload RM30. Dan masa tu dapat 10, 3, 13, 10%. Okey. So saya total up bulan yang pertama income saya 700 lebih, tuan-tuan dan puan. Okey tak? Okey. First month. Kerja saya apa? Saya tengok list kat telefon aja. Tak call satu-satu. Itu je kerja saya. Dan kemudian lagi 37 orang tu berkembanglah yang lain-lain tu. Saya buat satu kerja yang saya rasa macam saya tak sedar kot saya buat apa sebenarnya. Tapi saya jumpa siapa saja, saya akan buat prospecting. Tak kira lah sama ada pakai flyers biasa atau suruh dia orang tengok YouTube, atau saya bercakap, saya tulis je dekat atas kertas kosong, atau saya pakai flyers photostat. Pernah ada tempat saya pakai photostat je, photostat bagi, saya buat. Tiba itu manfaat SIM card ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang join, tak join saya tinggalkan. Itu saja kerja saya. Dan alhamdulillah bulan yang kedua, 2 bulan 23 hari saya terus naik branch. 2 bulan 23 hari saya naik branch. Alhamdulillah. Sebab ketika itu kita sampai limit income kita 1,000 tak silap saya, terus naik branch. Ketika itu. Okey. Bukan. Ketika itu kalau ada 8 service center. 8 service center achievement naik branch. Dalam masa 2 bulan 23 hari itu saya ada 8, lebih daripada 8 service center terus naik branch. Okey tak okey? Tapi sekarang dah bukan pakai sistem tu lagi. Kita pakai sistem siapa dapat income 3,000 ke atas, dia dapat naik branch. Best tak best? Saya rasa sistem yang macam ni lagi bagus sebab orang tak ada lambakan SIM card dekat luar sana. Alright, bila ada lambakan SIM card, nanti dia orang tak buat kerja. Kan, dia rasa rugi investment. Betul. Tapi zaman saya pula, bila ada SIM card di atas tangan kita, kita akan cuba habiskan SIM card tu. Itu kerja kita. Bila kita nak habiskan SIM card kita, laju tak kita nak buat prospecting? Laju. Aku dah keluar modal ni, 10 keping. Kalau dulu RM80, 10 keping sudah RM800. RM800 dah keluar modal. Sekarang kena habiskan, collect balik RM80 tu. Maknanya RM800 tu. Jadi kita ada will untuk buat kerja tu. Okey? Tapi sekarang SIM card Lite RM12.50 saja. Senang tuan-tuan. RM120 dapat 10 keping. Modal you RM120 saja. RM12.50 orang join, you dapat income kat situ. Wajibkan dia top up. Okey. So itu 2 bulan pertama. Bulan yang ketiga saya dah service group. Bulan keempat saya service group, saya dapat kelayakan umrah. Syarikat bagi 5,000, saya pergi umrah. Saya dan isteri pergi umrah. Lepas pergi umrah, ditakdirkan saya dapat pergi fly ke UK, United Kingdom.
Jadi dari Jeddah tu, habis je buat umrah, dari Jeddah tu saya cakap dengan mutawil, masa tu Andalusia. Saya cakap, mutawil, boleh tak dari Jeddah ni saya nak pergi UK? Dia kata boleh, tapi tiket flight burn lah kan. You rasa masa ketika itu kalau you tak ada duit 20,000 setiap bulan, you nak ke duduk UK? Memang susah bang. Currency masa tu 6.0. 1 pound sterling sama dengan 6 ringgit Malaysia. Kalau duduk satu hotel satu malam 100 pound sterling, maknanya you kena 600 ringgit setiap hari. Kalau you duduk sebulan, you kali 600 kali 30 hari, 18,000 ringgit untuk duduk hotel saja. Tak kira lah hotel ke, rumah ke, apartment ke, apa ke, tapi you kena ada income sebanyak itu untuk duduk luar negara. Dan saya duduk dekat sana 3 tahun tuan-tuan, on off. Hasil dari duit SIM card Tuan Wow ni saja. Memang sebelum tu ada macam-macam bisnes. Ada 2-3 bisnes, tapi semua bisnes-bisnes tu jatuh, yang tinggal SIM card Tuan Wow saja. Ketika itu Tuan Aisel. Alright? So dari situlah saya berkembang dan sehinggalah sekarang saya mendapat income itu tuan-tuan. Itulah yang saya nak sharing, keajaiban bisnes SIM card ni tuan-tuan. Sebab dari dulu sampai sekarang orang tak lekang daripada handphone. Adakah itu dinamakan kebebasan keuangan, kebebasan masa? Apa yang saya dapat sekarang ni, dia memang dipanggil kebebasan keuangan ataupun kebebasan masa. So ada tak di kalangan kita yang ada kebebasan masa? Ada masa, ada duit. Kurang sangat orang yang ada masa dan ada duit. Yang ada orang ada duit banyak tapi masa tak ada. Ada. Dia buat restoran. Okey. Restoran tiap hari kena buka. Kalau tak masak, tak adalah duit masuk kan? Alright. Ada orang tak ada duit, banyak masa. Itu siapa tak orang tu? Tak ada duit, banyak masa. Tak tahu siapa ke? Okey, tak apa. Kita jawab sendiri. Dan ada orang yang tak ada duit dan tak ada masa, yang kita kesiankan, mereka tak ada duit dan tidak ada masa. So kita minta kita dalam kategori orang yang ada duit dan ada masa. Dan kalian yang datang sini dan kalian yang dengar dekat Facebook tu, anda berada di landasan yang betul. Kita sedang mencipta keadaan kita dalam keadaan kita ada duit dan ada masa pada masa yang akan datang. Resultnya, keputusannya, hasilnya bukan hari ini tuan-tuan. Hari ini kita usahakan, tapi kita akan dapat hasilnya kemudian. Bila kita sendiri boleh jawab. Kalau you nak cepat macam saya, buat cepat, cepatlah you dapat. Kalau you nak slow-slow, 1 tahun daftar seorang, dapatlah you. 1 tahun daftar seorang, 10 tahun daftar 10 orang. Cukuplah kan 10 tahun. Lepas tu dah tak ada lagi kat dunia ni kan. Tak sempat nak rasa. Okey, kalau you dapat 1 hari 10 orang pun cantik. Okey? Memang dalam apa-apa bisnes pun tidak ada sesuatu yang kekal. Sebab dalam hidup kat dunia ni tak ada satu pun yang kekal. Semua pinjaman. Memang kita akan rasa kecewa. Selamat datang bang. Puan. Ini hari, itu hari ada kat masterclass. Terima kasih datang. Tepukanlah untuk abang dengan kak. Dia daftar bawa ID anak dia. Saya ingat lagi tu. Anak tak datang, malu. Okey, tak apa. Jadi itulah yang saya nak share dengan you all, bagaimana apa yang ada dekat tangan kita. Handphone, semua pegang handphone, semua ada handphone. Tak ada seorang pun yang terlepas tangan dia daripada handphone. Tengah tidur pun ngantuk-ngantuk pegang handphone. Orang bawa Grab pegang handphone, perlukan. Orang bawa rider, Food Panda, semua pun pakai handphone. Jadi tak ada seorang pun yang tidak memegang handphone dekat dunia ni. Even Pemaisuri Agung pun pegang handphone. Kan? Tak adalah dia tak pakai handphone langsung. Jadi semua orang ada handphone dan saya nak tunjukkan statistik lepas ni tuan-tuan dan puan. So hari ini saya nak ceritakan kebebasan keuangan. Kebebasan keuangan ni bukan sekadar kebebasan keuangan yang biasa-biasa tuan-tuan dan puan. Seolah-olah you tak payah bekerja dah. Tak payah bekerja tapi duit masuk. Itulah kebebasan keuangan yang saya nak tunjukkan you all. You tak payah ada kedai pun tapi duit masuk. Syok tak? You tahu tak maintenance? Saya akan cerita nanti. Kenapa benda ni best sangat. Okay? Dia dah tak gerak dah. Dia tak nak. Okay?
So kita tahu semua orang nak bebas kewangan, bersara muda, bersara kaya. Alright? Tapi kalau semua orang nak buat macam ni, tak adalah tentera. Tak adalah polis, tak adalah jawatan kesihatan, semua tu tak ada. Dia orang boleh buat part time, tak apa. Kita di kalangan orang yang 5% tu je. 5% je orang yang nak macam ni kan, yang ada masa dan ada wang. Alright? Kita nak melakukan ibadah di tanah suci, tak kiralah apa agama pun dia orang nak pergi tempat-tempat dia. Alright? Kita nak ada kereta idaman, tapi bukanlah kereta Subaru ni. Subaru ni dah lama, lama kita panggil. Adalah kereta baru, macam abang Mus'ab kita pakai kereta warna kuning, tekannya zup pergi. Dia dengan Naim dia perlahan sikit aja. Alright, ada nak rumah idaman. Percutian menarik, masa berkualiti bersama keluarga. Benda-benda ni yang memang kita nak dalam hidup kita. Adakah yang nak kerja sampai akhir hayat? Memang tak ada orang yang nak kerja sampai akhir hayat. Inilah masanya untuk kita cipta income kita supaya umur kita tidak dapat kita dapat menikmati. Macam ayah saya sendiri, umur dia 70. Ayah saya umur 70, yang umur 71 tunggulah anak balik. Siapa anak yang balik yang bagi duit kat dia tu, dia syukurlah kan. Ada 4 orang adik-beradik. Kalau seorang bagi 300, 4 orang dapatlah 1,200. Bolehlah makan setiap hari RM20, RM30 tuan-tuan dan puan. Jadi bila saya fikir macam tu, saya cakap, ayah tukarlah SIM card ni. Dia pakai dulu SIM card yang warna hijau. Sekarang dia dah tukar yang ni kan. Dia tukar, lepas tu saya buatkan untuk dia rangkaian dia. Alhamdulillah dia dapat 6,000 setiap bulan tuan-tuan. Naik dari berapa ratus, naik 1,000, 2,000 sampai 6,000, insya-Allah. Dan sampai sekarang dia dapat menikmati pendapatan itu. Okey tak okey? Kita sebagai anak, kita nak bagi ayah kita, mak kita kan, yang dah besarkan kita dari kecil dulu, nak bagi 200-300 sebulan pun kadang-kadang kita rasa tak cukup tuan-tuan. Gaji aku ni sebagai jurutera, engineer, doktor pelatih, gaji 2,500, 3,000 kan. Setiap hari nak kena bayar kereta, bayar rumah. Bayar rumah pun sebulan 500. Itu paling murah. Sekarang saya tak tahulah, 500 tu dapat sewa bilik je kot. Kan, 1,000 tu gaji 3,000, 1,000 dah bayar rumah, 500 dah bayar kereta. Kereta paling kecil lah kita tengok kan, dah 500. Dah 1,500. Tinggal berapa? 1,500. Makan kalau sehari RM10, sebulan dah 300. Sekarang ni mana ada makan sehari RM10? Masya Allah. Kalau seorang tu sehari maunya RM30 kan. Itu pun makan 2 kali aja. RM30 sebulan dah 900. 1,500 tolak 900 dah tinggal berapa? 600. Dari 600 tu nak bayar PTPTN, PTP. Kena bayar juga PTPTN. Dah 300 lagi. Dari 600 tinggallah 300. 300 tu lah aku nak buat saving. 300 tu lah nak bagi mak ayah. 300 tu lah aku nak buat top up. Top up handphone. 300 tu lah, dekat situlah segala-galanya. Lepas tu mulalah tak nak balik kampung. Nanti nak bagi mak ayah dah kurang lagi kan duit. Jadi kita kena fikir, siapa yang ada ibu dan ada ayah, inilah masa yang sesuai untuk you all mulakan bisnes. Tak payah modal besar sampai 50,000 buka restoran semua. Tak payah. Inilah modal kamu, RM12.50. Saya nak tunjukkan you. You ada data. Saya nak tunjukkan you data ni. Ini data populasi manusia yang hidup di Malaysia ni. Okey. 32.57, 33 juta orang lah. Ini adalah populasi yang pakai handphone. Tak tahu dia ada 2 handphone, 3 handphone. Jemput masuk tuan. Jemput masuk ke dalam. Jangan segan silu. Tak apa. Dekat sini kita majlis ilmu. Banyak malaikat mendoakan. Okey? Jangan takut. Terus duduk belakang ke? Duduklah depan. Itu. Tak apa. Okey? 39.9. Ada yang pakai 2 handphone, 3 handphone. Saya percaya. Alright? Internet user. Dekat Malaysia, 27 juta orang internet user. Dan 28 juta orang yang aktif media sosial, Facebook,
Apa lagi media sosial? Instagram, TikTok. Apa lagi? Bingo. Apalah, banyaklah sangat. Media sosial ni sangat banyak. Okey, tak termasuk WhatsApp, tak termasuk Telegram semua. So banyak sangat. Mereka ni lah di kalangan 28 juta orang ini. Maknanya data ini kamu boleh gunakan untuk you all punya business SIM card. Nampak ke tak nampak? Nampak kan? 28 juta orang tuan-tuan. Tuan perlukan berapa orang je untuk berjaya dalam bisnes ni? 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1,000,000 orang. 1,000,000 orang tu korang, kalau mendaftar 1,000,000 orang tu, aku ingat korang dah tak ada kat Malaysia ni. Pagi ni sarapan dekat KLCC. Kan? Tengah hari dekat Australia tengah makan. Call lagi saya dekat Rome malam, dekat Rome pula. Kau ni kat mana sebenarnya? Aku kat mana-mana pun kat dunia ni. Kenapa? Sebab downline aku 1 juta orang kat sini. Okey Kak. 1 juta orang pun ada 26 juta orang lagi. Akak sebelah pula ambil 1 juta orang, abang pula 1 juta orang. Cukup tak masa? 1 juta orang. Okey, sebelum ada orang capailah 1 juta orang ni. Okay. Tapi kalau ada memang saya salute lah, salute gila. Okey tuan-tuan. So anda cuma perlukan ni 10, ni sebab 10. Ni kalau tuan wow Excel lah. Tapi kalau tuan wow plus pun sama juga. You ada seramai mungkin. You ada 100 orang dah cukup sebenarnya. 100 orang active member sebab dia akan berkembang. 100 orang level 1 dia akan berkembang jadi 1000 orang. 1000 orang akan jadi 10,000 orang. Okey, di situ kamu akan nampak income kamu berkembang sangat banyak. Right? Okey. Saya nak relatekan yang data tadi dengan data ni. Data ni semua orang yang tadi, yang anak kita kerja tadi, kerja jadi doktor pelatih. Saya sebenarnya sebab ada seorang anak saya UPNM, Hazirah. Dia baru nak grad, bulan 12 ni nak grad, lepas tu dia akan jadi doktor pelatih. Memanglah 3,000 sebulan. Tapi memang tak cukup lah, minta mak ayah lagi kan. Okey. No. Top up sebulan RM50. Kalau 10 tahun dia guna, wang hangus dia RM6,000. Kalau 20 tahun, RM12,000. Kalau memang sebulan tu dia ambil yang plan. Kan ada plan. Bayar sebulan 150 dapat iPhone 13, iPhone 14. Berhutang lah. Itu 150. 5 tahun RM9,000. Okey? 20 tahun RM36,000. Kalau yang ambil RM300 ni, tak tahulah, satu family. Mungkin satu family dia seorang pakai 50, 100, apa semua, 300 sebulan. Dalam masa 10 tahun kita dah merugikan duit kita RM36,000. Kalau 20 tahun lah hidup, dah RM72,000. Apa yang kita boleh buat dengan RM72,000? Banyak kan kita boleh buat. Kalau kita buat saving ASB 300 setiap bulan ni, tahun yang ke-10 ni bukan 36,000 ni, 2 kali ganda. Dia akan jadi 70,000 saving kita. 10 tahun dah boleh withdraw, 8 tahun dah boleh withdraw. Kan? Betul tak? ASB. Jangan cerita OPR lah. Sekarang ni kita tak sangka dah OPR kan? Now, saya nak cerita kat you all, kalau kita boleh hanguskan duit kita ni, why not? Kita tukar duit hangus ni kepada pendapatan pasif kita. Mau tak mau? Mesti mau kan? Abang nak tak bang? Kalau dapat 600 setiap bulan, okey ke tak okey? Okey kan? Macam ragu-ragu yang 600. Dia tak cukup tu 600. Dia nak 1,200. Cukup tak bang? 1,200 setiap bulan. Income SIM card. Boleh lah. Dia tak berhati. Aku tahu dia nak ni 60,000 setiap bulan, tuan-tuan. Dan ada orang dah cipta income 60,000, 72,000, 48,000. Saya dekat sini je lah. Cukup lah. Kan? Alright. Yang ni lah. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rasa kita tak ada prospek, kita rasa adik-beradik tak nak, semua tak nak, sebenarnya kita belum buat kerja lagi sebenarnya. Sebab kalau kita tengok yang buat lampu siapa? Thomas Faraday kan?
Thomas Friday, kegagalan dia 1000 kali. Kali yang 1000 baru dia dapat menghasilkan lampu mentol yang dia gunakan oleh manusia sampailah sekarang. Okey. Sama je dengan kita. Kalau kita sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, orang tak nak join semua. Semua orang tak nak join. Kita cuba sampai 1000 kali. 1000 orang yang ke 1000 tu mungkin dapat cover semua sekali kegagalan kita tu. Income yang kita dapat tu, kegagalan kita yang 1000 kali tu akan cover everything. Percaya the proses. Percaya pada diri you. You jangan rasa down kalau you join, lepas tu you tak dapat nak prospek orang, you cakap terabur, you tak tahu pasal plan, you tak tahu pasal ada insurans. Insurans berapa? 20,000. Ya ke 20,000? Salah. Bukan 30,000. Salah 10,000. Tak dapat insurans. Ada orang macam tu. Saya dulu mula-mula join, saya cakap silap semua. Sampai sekarang saya cakap silap sebab plan dia ada banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi orang join juga. Orang kadang-kadang bukan nak tahu sangat pasal insurans berapa. Orang nak tahu kalau buat ni dapat income tak? Macam mana boleh buat duit dengan ni? Itu yang dia nak tahu. Kalau ni boleh buat duit, mungkin orang tu ada connection dia ramai, kawan dia sangat ramai, grup dia sangat ramai. Kita tak tahu. Kita tengok orang ni, macam abang tu handsome kan? Ni connection dia ramai ni, girlfriend ramai ni. Baik kita prospek dia. Bila kita prospek dia, mungkin yang perempuan-perempuan ni semua akan join. Kita akan fikir macam tu, tapi sebenarnya tak. Kan? Lepas tu tengok abang ni. Minta maaf abang ni biasa-biasa je katakan biasa-biasa je, tapi sebenarnya connection dia satu Malaysia. Pergi Perlis ada orang dia, pergi Kelantan ada orang dia, pergi Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, semua orang dia ada. Kan? Jadi dia daftarkan satu Malaysia ni. Okey? Macam tu sebenarnya berlaku kat saya sebenarnya. Kan camp tentera ada satu Malaysia. Setiap camp saya pergi, tuan-tuan dan puan. Itulah saya. Setiap camp saya akan, nak kata paksa pun, ya kot, paksa dera lah. Saya akan panggil 100 orang prajurit muda dengar ceramah saya ni. Masa tu dia orang baru prajurit muda. Dia dengar. Lepas tu semua kena daftar. Tam. CO pun daftar, Lieutenant Colonel daftar, yang lain pun daftar bawah Lieutenant Colonel. Okey, cantik, habis satu camp ni. Lepas tu camp lain pula pergi, saya buat kacau kan. Itu kerja saya dulu. Sekarang saya tak buat lah sebab mereka dah ada pilihan. Okey, dah ada pilihan. Tapi kita buat tu atas dasar bukan paksa rela hati, suka rela. Okey. Dulu je lah, mula-mula paksa rela kan. Tapi ramai yang expired. Okey. So, dan setiap tempat yang saya buat tu, saya akan bagi preview kat tempat dia orang. Bukan preview macam ni, ada slide, ada ni, tak ada. Saya bawa banting. Dan saya bawa flyers, photostat. Dalam flyers tu ada tulis, manfaat 1 apa, 2, 3, 4. Saya bagi flyers kat pakcik-makcik, rumah orang-orang yang dah join tu. Contohnya, abang dah join. Lepas tu saya tanya, abang ni, dekat rumah abang ni, atau kawasan kampung taman ni, abang pergi surau kan? Abang pergi masjid kan? Ada tak orang-orang yang nak dengar macam parti Tupperware lah macam ni? Ada tak yang nak dengar ceramah-ceramah macam ni? Yang nak buat duit? Ada. Nanti saya kumpulkan. Ada 5-6 orang lah. Hari kejadian tu datang 10-15 orang. Berderau lah kita. Bila ramai, aku ingat 5 orang. Kau sampai 15 orang. Masa tu mula-mula join. Nak cakap dengan orang. Tuan-tuan. Jadi, okey tak apa, 15 kita bagi. Flyer, SIM card dah standby dah ni. Harap-harap semualah 15 join. Rupa-rupanya 3 orang je join. Lepas dah bagi-bagi 3 orang. Yang lain nak makan mi goreng yang tuan rumah sediakan. Itu aja rupanya. Karipap, minum air teh tarik. Lepas tu dia balik hura-hura kan. 3 orang join tu tak apalah. Marilah join, saya ceritakan. Banyak rumah saya buat macam tu tuan-tuan puan. Okay, kadang-kadang adik-beradik kita, akak-akak kita nak tolong kita kan. Dia kata tak apalah, akak tak join tapi akak buat parti untuk kau. Akak masak mi goreng sikit, sandwich, ada teh tarik kan. Buatlah. Okey, never mind, saya datang orang prospek, berapa orang join lah, tak kisah. Jangan lupalah bagi sikit kat akak tu. Penat dia nak goreng mi tau. Saya pernah goreng mi penat bang, 15 minit. So hangus pun ada. Okey. Alright. Itu antara benda-bendanya lah. Lamanya saya sembang. So benda ni yang kita buat ni, yang akak dah join kan? Tuan Wow ni, Puan dah join.
Ya? Pengguna. Tepukan untuk akak. Puan. Saya tak tahu nama. Okey. Pengguna dari mana? Ampang ke? Saya dari ini, Ceras. Dari Ceras. Okey, puan dari Ceras. Tepukan untuk beliau. Okey, tanya. Walaupun pengguna, ramai orang jadi pengguna. Lepas tu dia switch diri dia macam saya dulu jadi pengguna nak call mak saya, tiba-tiba switch nak buat bisnes pula. Saya terasa nak tahu, ingin tahu. Alhamdulillah. Okey, siapa yang nak tahu, inilah tempat dia. Preview ni tempat dia. Kelas tu nanti advance sikit. Yang akak abang dah pergi kelas ni, dia tahulah macam mana saya bere-bere. Macam mana dia hentak-hentak kaki kat sana dalam kelas. Abang ni sampai kat rumah dia berlatih bara-bere. Bara-bere macam tu. Ramai yang pergi kelas tu, lepas tu dia dapat income 5,000, 6,000, 11,000. Banyak tuan-tuan dan puan. Okey. Kerja sekali, untung berkali-kali. Jadi saya nak share syarikat ni. Director dia, executive chairman dia Datuk Syed Kamaruzaman. Baru petang tadi tengah hari dia fly pergi umrah, buat umrah hari ni. Okey. Dan ini antara director dia. Ini the man behind. Nelson. Nelson ni lah. Dia walaupun seorang ni dulu dia susah hidup dia. Okey. Dulu dia susah. Dia fikir macam mana caranya saya nak keluar dari kesusahan. Dan kalau saya boleh keluar dari kesusahan, saya nak bantu orang keluar dari kesusahan. Itu matlamat hidup dia. Okey? Mr. Nelson ni. Dan dia duduk Melaka. Dia sangat rapat dengan orang-orang Melayu. Okey? Sehingga kan dia duduk dalam estate, dia tak ada duit nak makan. Ada makcik kita buat warung makan tu. Dia buat warung, Nelson datang, masuk tengok makanan ni. Lepas tu dia keluar balik. Lepas tu, kenapa tak makan? Tak apalah. Tak apa. Tanya rupanya dia belum gaji. Belum gaji, tak apa. Belum gaji, makan dulu. Dia susah. Ni Nelson ni. Jadi dia tak nak orang lain susah. Dia kalau boleh nak orang lain senang. Mulakan bisnes yang senang supaya dia boleh makan. Okey, supaya dia boleh survive, dia boleh hidup. Dan dia banyak bantu orang. Okey. So sampai bila dia dah berjaya kaya, dia nak bagi makcik tu sedikit lah, kan? Sebab dah bantu dia dulu. Tapi makcik tu dah tak ada, dah meninggal. Alright? Dekat air Bomban, itulah ceritanya. So visi dan misi kita ni jelas. Nak sediakan program perkhidmatan talian prabayar di samping menjana pendapatan pasif untuk membantu meringankan beban kos sara hidup ketika ini. Ini cerita ni 10 tahun yang lalu tuan-tuan. Dan ia terbukti sehingga sekarang. Terbukti sehingga 2022 ni. Ketika PKP. Orang tak boleh kerja. Orang tak boleh cari makan. Orang tak boleh jual burger. Orang tak boleh jual apa pun. Ketika PKP. Tapi ahli dalam Tun Wow ni semua terima income setiap 21 hari bulan. Okey tak okey? Inilah matlamat yang syarikat dah letakkan kat sini. Dah memberi impak yang baik kepada ahli-ahli, ejen-ejen. Dan ketika itu kita boleh buat online. Top up online, semua online. Dan semua dah dapat manfaat daripadanya. Setiap 21 orang, 21 hari bulan. Mereka tertunggu-tunggu bila 21 hari bulan. Especially yang kerja dan dibuang kerja. Dia kerja, dia buat Tun Wow. Income kerja dia 2,000. Buat Tun Wow dapat 500. Kena buang kerja, 2,000 tak ada, tinggal 500. Dan dia tunggu-tunggu income 500 tu tuan-tuan. Boleh survive tak macam tu? Tak boleh. Sebab kita tak nak benda ni berlaku. Sebab syarikat buatlah satu sistem yang mana semua boleh memberi manfaat kepada semua orang. Okey? Now, ini syarikat ni dekat Kuala Lumpur. Company ni dekat KL . Kat mana? Ni bangunan ni. Kat sinilah Kuala Lumpur dia. Seri Petaling. Okey, number 1 Dan kita dapat syariah compliance. Dah diaudit. Kita dapat KWSP mengiktiraf kita sebagai syarikat terbaik, dan kita dapat pecahkan rekod. Masa tu rekod ni kita buat macam explore race, macam harta karun lah, mencari harta karun dari sini sampai ke Kedah, Alostar. Alright? Dan masa tu saya perform kat sini, saya menyanyi kat stage. Betul, saya menyanyi. Alright, dan kita ada ASP, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Okey tuan-tuan.
Saya nak perkenalkan pada tuan-tuan bisnes SIM card. Sebenarnya saya dah perkenalkan tadi. Saya perkenalkan kepada audiens yang tak tahu lagi, yang baru datang. So, modal bisnes SIM card ni berapa ringgit? 12. Saya nak cerita lah. Modal bisnes untuk buka satu pasar mini. Mungkin 10 ribu tuan-tuan. 100 ribu tuan-tuan. Ni apa? Restoran. Mungkin 100 ribu. Kedai-kedai restoran. Ada yang buka 50 ribu modal 30 ribu. 10 ribu tu adalah yang buka modal 10 ribu. Tapi kursi dia duduk je patah. Okey, itu yang modal 10 ribu. Yang 100 ribu ni sedap sikit lah kan. Tapi harga makanan dia mahal bang. RM12 satu pinggan. RM15, RM30. Itu restoran makan. Itu yang start up dia 100 ribu. Okey. Kalau nak buka kedai ni, lagilah 1 juta. Tak ada 1 juta tak boleh buka. Sekarang tak tahu, mungkin 2 juta kot. Petronas. Tak kira lah yang tuang minyak ni semua kan. Tapi kena capai target pula. Susah dalam nak buka, capai target. Lepas ada staff, nak jaga staff shift pagi, shift petang, shift malam. Kira. Lepas tu bawa keluar duit dari kaunter, takut. Manalah, takut kan. Sekarang ada orang ke kan. Banyak cerita berlaku kan. So kita rasa duit masuk banyak tapi hati tak senang. Hati takut-takut kan, macam tu. Lepas tu staff ramai nak jaga. Nak pergi luar negara pun rasa macam manalah staff aku ni okey ke tak? Dia curi minyak ke tak? Kan? Kalau minyak kan tumpah, dia kata tumpah. Dah makanan jual twisties kat situ hilang 3, kita mana sedar. Tapi kira bila nak bayar kena bayar semua tu kan. Twisties baru 1 hari hilang 3. Kalau 10 hari coklat lagi hilang, air mineral lagi hilang. Bang, saya pernah buat bisnes-bisnes macam ni tuan. Memang menyakitkan kepala. Restoran. Saya dulu buka Kenny Rogers Roaster tuan. Yang pernah makan Kenny Rogers Roaster? Saya bantu bekas bapak mentua saya buka Kenny Rogers Roaster. Modal dia 500 ribu. Ada 500 ribu, tunjuk bank ada 500 ribu baru boleh dapat lesen, baru nak sign. Lepas tu bayar 300 ribu untuk buat renovation ni. Renovation kena pakai orang dia. Tak boleh pakai orang kontraktor kita. Orang dia. Itu. Lepas tu, kita kena sediakan tempat. Tempat tu dia nak tengok. Tempat ni ada potensi ke tak ada potensi. Okey, kalau tak ada potensi, memang dia tak benarkan kita buka. Mesti shopping mall. Tahu tak sewa shopping mall berapa? 5,000 pun memang tak dapat lah. Kalau restoran semi fine dining macam tu, 10,000, 15,000. Dan kita dapat sewa 15,000 setiap bulan. Maknanya modal dekat situ pun dah berapa tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah buat. Tak kisahlah, katalah adalah modal 500 ribu. Buatlah bisnes tu. You all kena buka kedai 365 hari setiap tahun. Boleh tak you tinggalkan kedai tu? Tak boleh tuan-tuan. Cashier register ni bagi 10 minit je. Dia orang boleh tekan, duit boleh hilang. Sehari 300 hilang. Dia tekan item void je, cukup lah. Ataupun dia tekan sales void. Dia tekan sales void je, habis. 300. Habis staff yang kita percaya tu, restoran tu, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan bawa sembangan kita, saya baru beli kondo. Tuan, kau gaji 2,500 kau beli kondo, bagusnya. Jimat banyak kau duit tiap-tiap hari. Sebab makan ayam kan. Ayam Kenny Rogers kan. Rupa-rupanya dia berpakat dengan kawan-kawan dia. Kalau kita tinggalkan bisnes macam ni. At last saya tangkaplah dia. Dah, kena berhenti kerja. Tapi nak ceritakan, buka bisnes besar-besar ni, nampak seronok. Tapi sebenarnya kita headache. Kita tak ada masa. Ada duit tapi tak ada masa tuan-tuan dan puan. Banyak masalah. Jadi sebab itulah syarikat bina satu bisnes yang mudah untuk kita dengan modal RM12.50 tuan-tuan. Kita boleh dapat bisnes yang kita tak payah pening pasal makanan rosak, kita tak payah pening pasal SIM stok kita, kita tak payah pening pasal staff kita, tak payah pening pasal modal kita nak bagi gaji. Hujung bulan nak kira gaji, kira 1, 2, 3. Oh ini punch card, dia ni 10 minit lebih, oh kena bagi lebih. Ini kerja waktu cuti umum, kena bagi 3.0 kan, kali 1.5 ke. Kena benda-benda tu. Kalau tak orang report dekat apa nama tu,
pekerja kan, perkeso ke apa, tak tahulah. Pejabat buruh. Dah kau nak menghadap kat mahkamah, sangat banyak pening bang, tonton. Saya dah rasa lah semua tu. Okey. So sebab itulah bisnes ni sangat-sangat mudah, khususnya bagi mereka-mereka anak-anak muda ni semua. Tak halang, buatlah bisnes tu boleh. Kalau nak buat bagus. Niat kena betul. Kalau buat bisnes makan sebab nak kaya, nak untung, kau akan penat. Okey? Buat bisnes minyak tadi, kau rasa kau nak kaya, nak untung banyak, penat juga tuan-tuan. Tapi kalau buat bisnes yang besar-besar macam tadi, untuk beri manfaat, kesenangan kepada orang lain, niat kita betul, insya-Allah kita tak boring kerja tu. Penat macam mana pun kita akan rasa selesa je. Tak apa, aku buat bisnes ni bukan aku nak kaya sangat. Berapa banyak aku nak bawa dalam kubur, berapa banyak aku nak bawa kat sana, tapi aku nak bagi manfaat kepada orang. Bila kita cakap macam tu, niat macam tu, income masuk banyak tuan-tuan, sangat banyak. Sebab itulah saya buat bisnes ni bukan saja untuk diri sendiri, tapi saya nak beri manfaat kepada ayah saya. Saya nak ayah saya dapat income. Itu niat saya. Saya nak anak saya dapat income, isteri dapat income, isteri dapat income. Okey, tak ada. Saya satu je. Okey. Ada tak kat sini? Tak apa, ada bagus. Dia ada 4 dia boleh buka lagi, level banyak. Kalau 4 lah. Tak maaf bang. Lari tu. Okey bang. Jangan kecil hati Tapi muda-muda ni dia senyum je. Apalah, meja riad ni merapu saja kan. Okey. Maksud saya, bila kita buat bisnes ni, kita nak beri manfaat kepada orang lain, dia akan jadi mudah dan kita tak akan rasa kecewa. Kita tidak akan rasa penat, tuan-tuan dan puan. Sebab aku ada perjuangan aku sendiri. Benda tu akan datang balik. Kalau kita kejar duit, duit tu lari. Tapi kalau kita buat macam ni, duit tu akan kejar kita. Maksudnya bila kita bantu orang untuk keluar dari kesusahan, insya-Allah kita akan dibantu. Benda ni miracle. Sangat-sangat miracle. Orang yang dah rasa benda tu, dia je yang tahu. Dia yang boleh elaborate, dia boleh cerita. Tapi dia tak boleh nak menggambarkan betapa manisnya kalau buat macam tu. Buat bisnes ni sebab nak bantu orang, nanti income masuk kat kita, tuan-tuan dan puan. Okey, best tak best? Okey, saya dah rasa benda tu. Okey, dan ramai pejuang-pejuang kat sini, Abang Mus'ab, yang lain-lain ramai lah. Hafiz Arif, Naim, Mazlan Abbas, ramai lagi, Zamri Nayan, semua tu antaranya. Saya rasa abang-abang yang ada dekat sini pun dah rasa benda tu. Walaupun dapat sebulan RM60, tapi dah rasa benda tu. Kalau RM60 kita top up pun bulanan RM60, maknanya phone yang kita pakai tu free kan. Kita spend RM60, kita dapat RM60 free. Ada orang lain tadi hangus banyak kan, sampai berapa puluh ribu. Okey, inilah bisnes yang saya nampak, bisnes dunia digital kita ni, yang saya rasa sesuai untuk sebilang zaman. Tak kira selagi mana orang pakai handphone. Kalau handphone ni dah tak ada, mungkin dia akan tukar lain lah. Tapi kita rasa dah 10 tahun, 20 tahun lalu handphone ada je. Yang tukar handphone tapi SIM card sama je tuan-tuan. Okey, ada orang ada handphone tak ada SIM card, ada juga. Dia pakai eSIM, dia pakai wifi saja. Menyusahkan orang pakai wifi kan. Bila tak ada wifi, alamak, nak tekan-tekan tak boleh kan. Itu tablet yang tak ada wifi, yang pakai wifi saja, tak ada cellular. Alright, 12,000. Kenapa you kena join bisnes ni? Satu, harga mampu milik. Yang kedua, boleh kekalkan nombor lama. Ramai yang tanya, boleh kekal nombor lama? Saya ni dulu blacklist dengan Maxis. Boleh join ke? Boleh. Nak kekal nombor lama. Nombor lama apa? Mobile. Boleh. Tukar. Tak apa. Okay. Coverage luas, internet, kelajuan tinggi, 4G plus dan data mudah, unlimited call. Ada plan-plan yang unlimited call kat sini. Okay. Orang kata coverage, bohong lah. Luas dan internet. Semua telco, ada 4 telco yang besar dekat Malaysia ni. Yang 4 ni dapat lesen MNP. Dia panggil Mobile Network Provider. Dialah 4 ni yang ada pencawang dia. Jangan duk sembang lah. 4-4 pun sama je perangai dia. Kalau tempat tu tak ada coverage, tak adalah coverage dia. Kalau tempat tu laju, lajulah. Tengok kat mana kita duduk. Macam saya, orang rumah duduk kampung Tengkek. Tahu kampung Tengkek? Batu Kikir. Batu Kikir Jambatan Bosi.
Dekat Kuala Pilah sana. Kat sana ada satu lagi tempat orang asli. Kampung dah lah kampung. Masuk dalam orang asli dah tak ada jalan. Ada jeram kat situ. Tapi coverage Digi dia 5 bar tuan-tuan. 5 bar. Laju. Buatlah YouTube ke apa ke memang laju kat situ. Alright. So coverage luas dan internet berkelajuan tinggi. Memang laju sangat Digi ni. Okay. Semua telco dah provide benda ni. Tapi kita antara yang setanding dengan yang lain-lain. Okey. So 0.4. Yang manfaat keempat. Ini yang saya cerita. Manfaat pertama ke apa? Kedua, ketiga, keempat. Voucher point. Okey. Kalau kita reload, kita dapat voucher dekat apps kita tu. Semua ada apps sendiri kan. Pergi KKMart, kadang-kadang ada RM6 nak beli roti, tak bawa wallet, tak bawa duit, bawa handphone, scan saja Mcash. Okey, dapatlah. Roti ke apa. Yang kelima, boleh jadi ejen top up dan telco. Dalam apps tu pun, kalau kita buat kedai runcit, lepas tu orang nak top up, kita hantar je lah dekat situ. Berapa nombor, masukkan, lepas tu berapa. Nak top up RM5, nak top up RM10, ada je. Tapi kita punya wallet kenalah ada. Okay? Dan kita bukan saja dapat income ni, 3 hingga 6%. Tapi kita dapat lagi voucher. Dapat voucher lagi. Sekali reload dapat 50 voucher, 60 voucher, 100 voucher, 1000 voucher. Okay? Dan percuma hairat kematian sehingga RM1000. Hairat kematian ni siapa yang layak untuk insurans dan juga untuk takaful, dia tak ada hairat kematian. Alright. Yang ni saya pernah serahkan kepada seorang ni, 2000. Masa tu 2000, meninggal ayah dia, lepas tu saya sampaikan RM2000 untuk dia. Okeylah, dia security guard, perempuan. Suami dia kerja sendiri. Ayah dia meninggal, tapi ahli tonwau. Tapi yang anak dia ni bukan ahli tonwau. Geram tu. Kau ayah kau join, kau join lah kan. Kan? Alright. So, tapi anak dia dapatlah 2000 tu. Hairat kematian. Itulah. Kan? Kalau kita meninggal, kita tinggalkan 3 perkara. Kan? Tahu kan? Yang perkara pertama, anak-anak yang soleh, yang mendoakan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal jariah. So, dia meninggal, dia tinggalkan amal jariah RM2000 untuk anak dia. Best tak duduk? Mestilah best. Kan? So, kita pakai SIM card ni, kita tinggalkan sesuatu untuk orang yang tinggal. Best tak amal jariah kita? So, dekat sana, akhirat sama, kita dah bawa dah. Saya ada jumpa seorang jutawan. Datuk Soh nama dia. Datuk Soh. Datuk Soh dia derma RM1 juta kepada student university UPM untuk beasiswa. Saya duduk sebelah dia, saya ada dinner dengan dia dan juga ada Sultan Selangor. Baru berlaku ni, baru 1 Oktober. Dia cakap dengan saya, Major, wang yang you dapat, you belanjakan dia habis. Makan, beli kereta, beli apa semua kan. Tapi wang yang you meninggal, you tinggalkan, you meninggal, menjadi rebutan, dia kata. Tapi wang yang you sedekahkan membawa kamu ke akhirat. Ya Allah, Datuk Soh Cina boleh cakap dengan saya macam tu. Best tak best? Insaflah sekejap tu, masa tu. Tapi insya-Allah orang dalam tonwab ni semua buat kerja amal ni. Saya tahu. Walaupun sedikit, walaupun RM5 atau RM10 dia akan buat benda tu. Sebab it's a miracle. Tak kira agama pun. The more you give, the more you get back. Memang you dapat. Alright? Jangan risau. Ni dah lepas cabutan bertuah. Dulu ada kereta BMW X70 ada. InsyaAllah tahun depan kita akan start balik. Peluang bercuti. Ini ada. Dah dapat. Dapat pergi Beijing, dapat pergi Bali, dapat pergi Amsterdam, dapat pergi Europe lah. Dapat pergi Australia, Perth kan. Tapi kebanyakan dapat pergi luar negara ni saya bagi ayah saya. Mak saya, jalan lah mak, ayah, pergilah jalan. Allocation untuk saya bagi dia orang jalan. Sebab kita dapat allocation lah. Company hantar, bayar, dan dia pergilah kelayakan kita. Best tak best? Kalau dapat bagi mak ayah pergi jalan luar negara, dia orang pun happy. Okay? Macam saya insya-Allah lah, alhamdulillah. Europe tu saya ingat 40% saya dah round dah. Negara-negara lain pun dah ada lah. Saya ingat dalam 20 buah negara, 25 buah negara dah pusing dah. Puas lah. Ni dah lepas PKP boleh lah. Kalau tengok saya tak ada bagi preview kat sini, saya dekat luar lah tu.
Tak ada lah kat sini kan. Okey. Bonus commission sehingga 26%. Ini yang 10-3-13 tu. Yang BIS member. 10-3-13. Sebenarnya bukan sehingga 26%. Dia ada lagi banyak. Nanti you akan belajar dekat kelas. Kalau you attend kelas, you akan belajar. Pendapatan boleh diwarisi. Best tak best tuan-tuan? Ingat tak tadi kalau kita meninggal 3 benda? Yang inilah yang membawa kita ke syurga. Saya ada seorang doktor. Nama dia Dr. Mirza. Arwah dah dia. Dia buka klinik. Setiap hari buka klinik, jaga klinik. Dan saya present dekat dia Tuan Wow ni. Dan dia buat Tuan Wow. Income dia 15,000. Dan dia cakap, dia jadi doktor, income dia tak stabil. 5,000 hingga 10,000 buka klinik. Kalau income Tuan Wow melebihi income dia buka klinik, dia akan tutup klinik dia. Dia akan fokus dengan Tuan Wow. Doktor, seorang doktor, anak 3. Isteri 1. Okey. Jadi, ditakdirkan dia kena limfoma. Limfoma tahu? Kanser darah. Limfoma. Bengkak, tak sampai setahun meninggal. Okey, saya dapat jumpa dia sekejap. Okey, dia meninggal dan saya uruskan. Dia punya isteri balulah kan. Saya uruskan untuk dia dapat 15,000 pendapatan boleh diwarisi. Tenanglah dia dekat dalam sana. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan dengan income 15,000 setiap bulan dalam Tuan Wow, tuan-tuan. Dan sampai sekarang dapat orang tu. Dia dah meninggal 3 tahun yang lepas. Sebelum PKP 2018, 4 tahun yang lalu dia dah meninggal, tuan-tuan. Okey, sampai sekarang dapat. Dan isteri dia pun belum kahwin lagi. Dia enjoy je lah. Lepas tu saya cakap, "Hei, buatlah Tuan Wow ni." Tak ada, dia jalan dengan kawan-kawan dia, merapu sana, merapu sini. Suka hatilah. Dia dah dapat income kan. Alright. Pandai-pandailah dia nak sedekah ke apa kan. Alright. Now, yang best sekali, syarikat sangat prihatin. Dia tahu orang pakai telefon tapi dapat manfaat data dan call saja. Hari ini syarikat bagi lindung, bagi insurans hayat dan juga insurans kemalangan diri takaful. Maknanya takaful ni bawa rider motor jatuh kelepak kecepur bon-bon kan. Jatuh patah tangan, jari apa semua ada percentage yang dibayar. Bergantung kepada nilai berapa yang kita top up. Jadi SIM card ni je ada benda-benda ni you boleh claim nanti. Alright? Faham? Okey. Ni. Inilah insurans hayat pertama, industri komunikasi, perlindungan sehingga RM20,000, pembayaran semua punca kematian. Tengah-tengah dengar preview, bagi preview kan jatuh, dah tak ada kan? Dapat. Waris dapatlah. Kan kita nak pahala kan? Dapatlah kat waris. Tiada cooling period, tidak perlu pemeriksaan kesihatan. Okey? Perlindungan sehingga RM25,000, kemalangan diri, tiada cooling period. Semua ni ada. Benda ni you boleh dapat maklumat lanjut. Saya nak cerita panjang-panjang ni sekarang habis kelas insurans pula hari ni kan. So you all tanya pada dekat sebelah ni kan ada counter, dia boleh beritahu maklumat lanjut atau ada dalam YouTube, ada dalam terms and condition dalam HQ punya. Right? Tapi saya nak ceritakan yang you buat SIM card ni, you join sebagai pengguna atau you sebagai dealer, you akan dapat semua manfaat ni. Best ke tak best? Ingat tak tadi yang saya ceritakan? Kalau you niat untuk bantu orang, kita akan dibantu. Tuhan akan bantu kita. Siapa manusia yang paling mulia di kalangan kita? Cantik, betul. Mereka yang beri manfaat kepada manusia yang lain. So kita nak jadi manusia yang mulia, kita bagi manfaat kat orang, daftarlah SIM card ini, Tuan Wow. Sebab kita dah nampak berapa banyak manfaat tadi. 11 manfaat saya cerita. Kalau dah cerita berbuih-buih 11 manfaat dekat kawan-kawan kita, dia kata tak naklah, aku dah selesa macam ni. Tak apa, tinggalkan, jangan marah dia. Tapi aku dah beritahu kau 11 manfaat. Kau nampak ke tidak ni? Okey kan? Alright. Tapi kalau dah kawan rapat tu paksalah dia. Ada orang nak pergi kau sini? Ada? Tak ada, nak pergi 9? Wari? Mana Wari? Tak ada Abang? Pahang. Oh, Pahang. Okey, mak kilau lah ni. Tengok tu orang silat. Okey. Now, saya suka pakai kempen ni. Kalau you, ni rahsia. Jangan beritahu orang. Dah ada video. Jangan beritahu orang. Rahsia.
Ini TDS 35 ni gila bang. Gila banyak. Gila-gila bang. Kalau semua abang ajar dia top up 35 ni, dah lah dia dapat ni 35 panggilan tanpa had, ada hotspot, boleh carry forward. Abang tengok income abang. Okey. Dan 35 ni bila dia top up menggunakan apps ni, wow apps, dia terus dapat insurans. Abang tanya betul-betul. Berapa nilai insurans dia? Inilah bendanya. Okey. Terus klik ni, dapat high speed hotspot lagi. TDS unlimited. 3000 minit. Kalau kita nak call orang 3000 minit. Adakah orang nak call sampai 3000 minit? Bateri habis, charge lagi. Call lagi pun tak habis lah. 3000 minit ni sama dengan berapa jam bang? Kalau orang bercinta, selamat datang bang, tuan. Kalau orang bercinta pun dia sampai 3 jam je dia dah ngantuk tu tidur. Kan? Dulu-dulu lah kita kan, masa dulu-dulu kan tak pandai kan. Nak jumpa girlfriend, telefon, hello, malam-malam kan. Lepas tu ngantuk tidur. You letak dululah. You lah letak dulu. Lalas kita tertidur, rupa aku yang letak dulu. Ada abang ni ketawa ada ni kan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini antara benda-benda yang saya nak promote you. Ini rahsia sekarang ni. Rahsia akan datang saya tak tahu apa lagi. Tapi ini rahsia RM35. You RM35 ni mampu milik. Semua orang mampu RM35. Student pun mampu orang. Main Mobile Legend, kedang. Sampai Epic 6. Saya sampai Epic 2 je, lepas tu turun balik Grandmaster. Saya pun main Mobile Legend bang. Jangan ingat saya tak main Mobile Legend. Abang pun tak main Mobile Legend kan? Alright. Okey, tuan-tuan, kalau cari Mobile Legend tu meja Riyadh. Selalu mati dulu saya lah kan. Tapi saya serang balik, serang. Menang. Okey. Now, kenaikan pangkat. Join Tuan Wow macam akak. Puan sebagai user, tiba-tiba nak buat jadi dealer. Puan rasa puan jadi light member saja. Tak. Puan boleh naik pangkat. Puan boleh jadi push, lepas tu naik bis. Lepas bis ada lagi pangkat lain. Junior Center, Infinity 1%. Service Center, Infinity 2.5%. Branch Center dapat 5%. Dan pangkat paling tinggi dalam Tuan Wow ni Business Partner, BP. Tapi BP ni dia tak adalah Infinity semua tu. Nama je lah. Macam saya ni dapat BP. 23 orang je. Satu Malaysia ni adalah Business Partner, BP. Itu based on prestasi dia. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan. So, anda layak untuk naik pangkat dan setiap kenaikan pangkat, komisionnya makin naik, makin besar. Okey? Tak apa. Kalau you all like dulu. Income dapat 70, automatik jadi push. Income 100, automatik jadi bis. Bis ni, income 200 Abang Mus'ab. Income 200 naik Junior Center kan? 200 naik Junior Center. Service Center 500. 500 jadi Service Center. Service Center you dapat 2.5%. Branch 3,000 dapat 5%. Infinity bang, Infinity semua sekali. Tapi dari Junior Center, dari Service Center, you naik branch je, menggeletar bang tengok. Kalau sekarang ni income 3,000, tiba-tiba pum, naik sampai 6,000, double up. You akan terkejut tengok. Okey? So kejarlah sampai level paling tinggi. Tak kisah. Dulu saya buat benda ni. Dan yang best ni kita sediakan latihan tuan-tuan. Ada latihan. Saya rasa ada puan belakang ni, saya tak ingat nama. Agnes Renu. Madam Renu, tuan, puan yang datang kelas ni, ada yang beberapa. Dia datang kelas ni, kita sediakan latihan dan dalam latihan ni kita akan ceritakan prospecting online, marketing online, closing online, prospecting offline, closing offline, semua kita ajar. Okey? Dan kita ajar juga bagaimana nak konsisten dalam bisnes ni. Ada orang konsisten sampai 10 tahun macam saya. Ada orang konsisten 3 bulan je, 4 bulan je. Lepas tu tak buat penajaan macam saya juga. Ada orang buat bisnes, buat penajaan sampai sekarang. Hafiz Harif.
Memang dia buat penanjaan sebab dia nak cecah sampai 100,000 orang level 1 dia. Yang tadi nak 1,000,000 orang ni cukup lah. Abang 1,000,000 cukup lah bang kan. Tak payahlah lebih-lebih. Kan orang lain nak juga. Okey. So ada orang konsisten buat bisnes ni. Dan dalam bisnes ni kita ada motivasi dan kita bagi free 3 SIM card. Best tak? Macam puan user, lepas tu nak jadi dealer, bagus pergi training. Sebab dalam training ni kita ceritakan satu persatu. Sebab bila you keluar, you akan ceritakan kepada orang lain macam mana nak buat bisnes ni. Boleh tak? Kalau kita seorang pandai macam mana cara nak buat bisnes ni, tapi orang lain yang join kita tak tahu nak buat. Dah setelah dia fed up, dia pun balik. Malah lah buat bisnes ni. Aku pun tak tahu apa upline aku ajar ni. Dah daftar, terus jalan. Dengan dia pun dah jalan kan. Ada orang macam tu kan. Jadi dia tak tahu nak merefer kepada siapa. Lalah jumpalah si Meja Riyad ni. Tuan, boleh tak ajar saya macam mana nak buat bisnes ni? Boleh tuan. Tapi kalau tuan nak belajar banyak lagi, teruslah pergi training ni. Okey? Tak apalah tuan, saya relakan diri saya tukar upline. Bawah Meja Riyad pun tak apa. Itu benda paling saya pantang kat dunia ni. Dalam bisnes ni, benda yang saya paling pantang, saya paling tak suka kalau orang nak tukar upline. Kau dah orang tu dah daftarkan kau jangan nak tukar. Biar je dekat situ. Yang penting diri kau tu sendiri, bukan upline. Upline tak mengajar tu tak apa. Biar, itu memang nasib dia. Ni tak pandai mengajar. Cakap pun tak pandai. Kenapa upline saya bisu bang. Memang. Kau nak salahkan dia kalau upline bisu. Tapi orang bisu pun boleh buat bisnes ni bang. Ada dekat Seremban. Dia bisu, tapi dia bawa tu banting. Banting tu ada 10 manfaat. Dia cerita kat orang macam mana tahu. Dia suruh orang tu baca. Manfaat pertama, apa dia? Boleh kekal nombor lama. Faham. Baca, orang terus join. Orang bisu pun boleh daftar orang bang. Kita ni sehat tubuh badan pun tak boleh nak buat. Macam mana bang? Okay, so kalau upline tu tak mengajar you, jangan risau, tinggalkan dia. Yang penting diri you. Diri you sendiri macam mana you nak buat bisnes ni. Okay? Boleh? Dah pukul berapa kita? 9.40. Okay, kita ada 3 jam lagi dekat sini. Sebelum saya lepaskan you all. Tuan, kita dah habis tuan. So, kalau you all scan lah. Kalau you all nak buat bisnes ni, you all nak bawa rangkaian you scan lah dekat sini. Kita ada Sifu Hafiz Harib. Ni ada orang yang jaga ni. Ni siapa ni abang ni? Hazwan. Hazwan ni susah hidup dia bang. Susah sangat. Dia terpaksa berhutang. Dia terpaksa lari ke Thailand sebab dia tak bayar sewa rumah. Lepas tu dia lari ke Thailand, dia balik semula ke sini, income dia sekarang dah 9,000 setiap bulan. Tuan-tuan, ini abang ni. Abang botak. Memang isteri dia pun memang orang Thailand lah, Sawadikap kan. Kalau saya jumpa dia Sawadikap ajalah. Okey. Abang Hafiz Harib ni dah 100,000 lebih income dia. Alright, beli apa pun cash. Okey. Ni antara orang-orang yang telah berjaya ya. Okey, banyak lagi, habis dah. Pukul 9.45. Sepatutnya kita habis pukul 9.30. 8.30 hingga 9.30. Tapi kita start lewat 8.45. Sekarang 9.45. Kan? Sembang lebih je Meja Riyad ni kan. Alright. So saya ingat kita sesi sharing memang tak ada malam ni. Sebab kita sampai 9.30. Sebab saya faham. Pukul 9.30 you all nak jumpa you all punya prospek, you all punya rakan-rakan, you all terus nak langgar dinding. Terus nak buat penajaan. You all dah faham benda tu. Ada 10 manfaat. Kau tak pada cakap pun buat macam orang bisu tadi. Okey, join. Boleh tak bang? Boleh? So saya okey. So saya ucapkan ada soalan. Okey. Saya buka untuk soalan. Saya buka untuk 300 soalan saja. Boleh? Bukanlah 3 soalan je lah. Tak ada ya? Malu ke? Jangan malu bang. Saya dulu macam abang semua ni. Kecut pun nak tanya ke tak. Okey, tanyalah. Tak apa. Saya tak makan orang. Saya tak minta pun you all belajar nasi Arab. Tak ada. You tanyalah soalan.
Ada? Ya. Insurans? Insurans? Oh, peranti. Insurans peranti kita belum start lagi. Okey. Insurans peranti dia akan buat tapi kita belum mula lagi. Okey, insya-Allah akan datang. Sabar Sebab yang insurans ni belum lagi orang meninggal lagi. Yang dah start ni. Belum ada orang claim lagi. Okey. So kita akan start insurans peranti. Kalau insurans peranti ramai hilang handphone kan? Sekejap-sekejap hilang, jadi hilang. Jangan ngelat bang. Dapat insurans sikit je kan. Okey, itu abang harimau tu. Abang belakang tu pakai songkok bang. Tapi dia teknik harimau. Ni hebat ni. Dia pakai name card je. Dia buat name card, gambar muka dia, dia tunjuk je name card tu, orang join bang. Sekarang ni sekali dia daftar 100 orang. Sekali dia daftar, baru minggu lepas dia minta 400 orang. Gila dah gila orang ni. Dia tengah kejar untuk 1000 orang ke 2000 orang. Insya-Allah lah. Itulah abangnya. Tuan. Apa beza kerja simple dengan kelas masterclass tu? Apa beza? Yang kerja simple ni dengan masterclass Sabtu ni. Oh, okey, kerja simple. Okey, kerja simple ni dibangunkan oleh dua orang sifu ni, Zamri Nayan dan juga sifu Hafiz Arif. Kerja simple ni nak memudahkan kita, nak buat digitalizekan bisnes kita. Ada orang dia malu nak jumpa orang. Macam yang orang bisu tadi kan, dia dah teknik tu dah tahu dah kan. Jadi dia nak pakai jari je. Post kat orang. Jadi dalam kerja simple tu, siapa yang langgan kerja simple tu, dia dapat kelas dekat situ. Dia ada yang berbayar, ada yang percuma kan. Dia selalu bagi kelas. So kerja simple, kelas tu lebih advance. Lebih advance daripada yang ni. Dari masterclass. Masterclass ni secara offline. Maknanya kita berjumpa you all, tengok muka you all, kita wow. Kita lompat, kita buatlah macam-macam dan terus praktikal. Okey, tapi yang masterclass ni you all akan dapat sesuatu. Okey, syarikat bagi you all SIM card 3 keping. Okey, SIM card 3 keping dan you all keluar je dari kelas, you boleh buat prospecting, ya boleh buat penajaan. Best tak best? Free SIM card tu. Okey, yang dah rasa ni dia tahulah macam mana. Dah habis daftar 3 orang. Sudah. Hoi, tepukanlah untuk madam. Alright, tepukan. Dia dapat 3 SIM card. SIM card tu, SIM card ibu SIM card, saya panggil SIM card ibu duit tau. Dia berkembang, you dapat 0.5 infinity. Yang pergi masterclass ni lah. Abang pun puan saya rasa dah daftar kot. Anak dah daftarkan kan? Right. Okey, insya-Allah dapat. So, dah 300 soalan ada lagi soalan? Ya. Insurans kita ni patuh syariah tak? Patuh syariah tak? Insurans yang kita offer ni patuh syariah tak? Sebab setengah Sign up. Oh, masa sign up. Insurans tu patuh syariah tak? Macam mana saya nak tanya ni? Maksudnya insurans ni nak bagi tahu yang dia ni tak cover tu tidak. So dia patuh syariah tak? It's a source untuk muslimin tak? Okey, patuh syariah. Okey. Saya nak cerita pasal patuh syariah. Saya ni bukan orang yang pakar dari segi apa-apalah Islamik ke kan. Tapi kalau you nak tahu tentang insurans ni lebih mendalam tentang patuh syariah, kita boleh tanya terus dekat kaunter tu. Adakah ia mengikuti syariah compliance ke tidak ke. Tapi syarikat ni adalah syariah compliance. Syarikat ni telah diaudit pada tahun 2016 ke, tak silap saya lah, kita syariah compliance syarikat. Okey, bisnes ni. Okey. Tapi kalau nak elaborate pasal syariah ni, banyak benda yang saya boleh cerita nanti. Kadang-kadang kita bank kan, kita beli rumah harga 1 juta dulu. Lepas tu kita kena interest katalah 4% kan. 4 campur 3, 7% lah katakan.
Kita dah janji 7% je saya bayar setiap bulan. Patuh syariah kan? Kan? Tapi tiba-tiba tahun ni ada OPR, tambah lagi. Dulu janji 7%, sekarang tambah OPR. Dah tak patuh syariah dah. Sebab you ambil lebih kan. Kita janji 1 juta campur 7%, sekarang dah jadi 1 juta campur 7%, campur berapa persen lagi OPR. Patuh syariah tak? Jadi kalau nak tahu pasal patuh syariah ni mendalam-dalam, kita tak terdaya nak cerita benda tu. So you boleh tanya kat sebelah. Saya bukan pakar agama, sorry. Abang tadi nak tanya? Abang, last question. Soalan yang ke 350. Tak ada dah kot. Saya fikir tadi dah ada orang tanya. Dah? Tadi dah ada orang tanya. Okey, dah ada orang tanya. Alright. So, kalau tak ada soalan lagi, insya-Allah kita tak nak membuang masa lagi. Kita buat kerja kita. Apa yang membezakan antara kita satu sama lain adalah tindakan. Sebab dalam elemen kita ada tiga unsur, minda, emosi dan tindakan. Yang membezakan orang berjaya dengan tidak berjaya, dia buat tindakan. Kalau hari ni kita join, datang sini kelas ni atau preview ni, kita nak mengubah dari seorang pengguna kepada seorang dealer, kita terus buat tindakan drastik. Okey, insya-Allah kita berjaya. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.